Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin mengajak kita semua untuk menghadiahkan bacaan Al-Fatihah bersama doa buat arwah Siddiq Sa'ad, ya. Marilah sama-sama kita dengan penuh rasa kasih sayang kepada beliau dan penuh merasakan sangkaan baik buatnya. Saya pun sangka saya akan dapat jumpa dia pada hari ini, dan Allah lebih sayang dia. Kerana Allah lebih kenal dia, maka marilah sama-sama kita menghadiahkan Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala meletakkan beliau bersama dengan golongan para kekasih-kekasih Allah di sana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Terima kasih rakan sahabat saya yang saya kasihi dan hormati, yang mempengerusikan majlis ilmu kita pada pagi duha ini. Seterusnya saya kira pada siapa? Nazir. Ada Nazir ke? Pengerusi ke apa ke? Ya. Timbalan Nazir, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para pemimpin setempat. Seterusnya lah saya kira tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan, sahabat yang sama-sama Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan dalam takdirnya yang kita akan bertemu pada pagi hari ini dan menjadi tetamu-tetamu Allah. Alhamdulillah saya dapat jumpa ramai yang dulu pernah jumpa, sekarang jumpa balik, katanya 10 tahun dulu kan. Ini baru jumpa di Masjid Wilayah. Alhamdulillah. Tuan Haji, Masya Allah, berapa tahun dah Tuan Haji kita? 2008 kan? Sekarang baru terjumpa balik. Tapi ada yang saya nak jumpa tak dapat jumpa. Jadi Alhamdulillah.
Walaupun tadi balik saya tengok dalam sepatutnya saya ada satu program lain time yang sama, tapi tiba-tiba dia cancel last minute sebab dia nak dragkan program tu lebih lewat dan saya tak boleh sebab ada lepas ni ada program lain. Jadi menjadi takdirnya arwah menelefon dan kemudian menelefon pembantu dan betul-betul orang tu kata ustaz boleh tak nak tunda, tak boleh, kali tu kosong lah. Dan tiba-tiba dia masuk telefon terus dan lepas tu alhamdulillah Allah nak takdirkan pertemuan dengan tuan-tuan, cuma tak takdir pertemuan dengan dia. Jadi alhamdulillah saya sangat menghargai waktu pertemuan ini dan saya harap Allah Subhanahu Wa Taala akan nilai pertemuan ini sebagai salah satu amal soleh kita yang akan menjadikan ianya penyelamat antara kita dan dijauhkan kita daripada neraka Jahannam. Tapi juga saya berdoa, ya Allah jadikanlah ini jariah juga untuk arwah dan mereka-mereka guru-guru kita yang telah terlebih dahulu berjuang dengan penuh kesungguhan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, kamu bersusah-susah untuk bertemu dengan Tuhanmu. Kamu pasti akan bertemu dengan Tuhanmu. Hari ini pertama sekali saya mengucapkan terima kasih juga kerana memberi ruang kepada saya, seorang hamba Allah yang sangat fakir ini, untuk bersama dengan tuan-tuan insan-insan yang mulia yang berada di sini. Saya doa pada Allah agar pertemuan ini akan dapat mengeratkan ukhuwah Islamiah antara kita sesama kita. Pertemuan ini akan dapat menjadikan kita bertambah ilmu di sisi Allah, darjat dan kedudukan kita diangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah jadikan pertemuan ini sebagai asbab untuk kita semua dibebaskan daripada neraka Jahannam. Amin ya rabbal alamin. Dan tajuk yang saya ajak kita bincang pada pagi ini ialah seperti yang diberikan kepada kita tentang nuzul Al-Quran. Tentang nuzul Al-Quran. Semua yang saya kasih sekalian, marilah terlebih dahulu. Suara saya tuan-tuan boleh dengar dengan jelas ke? Masalah saya dia macam nak buat tu ha? Nak bagi kita sedap sikit dengar. Yang tadi okey sikit ke tak? Macam yang tadi okey tak? Ya, pun sama juga. Cuba ya tak? Tes. Sama je. Sama tak tahu? Tes, percubaan. Ni pause. Kena rapat Ustaz. Kena rapat. Baik. Boleh. Dia sebenarnya kalau payah, sebenarnya kita duduk rapat-rapat, tak payah pakai mic. Kan? Sebenarnya kan. Boleh ke kalau ni tak okey sikit? Ke masih juga tak berapa nak? Tak jelas. Tidak jelas. Jelas. Muslimah boleh dengar ke? Betul. Oh ya ke? Oh ya kan ada TV. Banyak sangat. Kecuali kalau jauh tak apa. Ini sebab dekat sangat anak atas Quran. Kalau jauh tu tapi siap apa nak kena kerja pula.
Okey. Cuma saya tak selesa satu benda je bila saya duduk kat sini, ialah mak saya pesan jangan duduk lebih tinggi berbanding orang lain. Banyak yang saya rasa bersalah sekarang ni kan. Jadi itulah, kalau duduk bawah mungkin orang belakang tak nampak, tapi duduk atas saya macam melanggar adab dengan jadi betul-betul tuan-tuan tak ada masalah ya. Tuan-tuan jangan ambil gambar hantar kat mak saya. Jadi saya dengan penuh rendah diri mohon izin untuk duduk lebih tinggi. Saya tak selesa sebab tadi Quran dekat sangat dan Quran di bawah saya. Jadi saya harap ni paling minimal lah ya, boleh ya. Baik, muslimah, boleh tak kalau muslimah tu ke depan sikit boleh kot? Nampak macam kesian orang tu ramai tapi terpadat dalam tu. Jadi muslimah boleh depan dalam mungkin 2-3 soft ke depan tu, adjust lagi lengkung sikit. Baik, alhamdulillah. Pertama sekali jangan lupa kita memasang niat i'tikaf. Ya. Yang kedua, kita melaksanakan tuntutan i'tikaf. Niat i'tikaf kita semua tahu, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, ataupun nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Maknanya sahaja aku berniat untuk berhenti i'tikaf dalam rumah Allah atau masjid ini kerana Allah. Itu niat i'tikaf. Semua dah buat ya, alhamdulillah. Tuntutan i'tikaf ada dua. Yang pertama adalah kita kena memutuskan sebentar hubungan dengan dunia luar. Maknanya buat sementara jangan fikir pun apa yang sedang berlaku di luar. Jangan fikir pun masalah yang berada di luar. Ya, termasuk lori di luar. Kenapa tu Ustaz? Kenapa? Ya? Dia ni construction tu kan? Dia sekejap je tu kot. Okey dah tu kot, habis dah. Saya baru ni tanyalah ustaz, dia buat di Masjid Negeri. Dia buat duha juga sebelum ni kan, baru ni. Masa itulah ya Allah, mesin rumput. Masa itulah mesin rumput. Ujian sungguhlah. Jadi padahal kan program tu sebesar-besarnya dengan segala apa, sebab dia TV ni bila dibuat di luar, dia punya tim tu dengan kontainernya, dengan generator dia, begitu banyak dia orang kena bawa. Lepas tu dengan mesin rumput tu je, habis kalah semua tim. Lepas tu kita kata tak boleh ke buat sekejap masa lain kan. Jadi, tapi ni mungkin construction kot, ada construction. Kan? Baik, i'tikaf yang pertama adalah kita kena tahu untuk memutuskan hubungan dengan dunia luar. Maksudnya jangan kisah dengan dunia luar, kita masuk je dalam masjid, kita lupakan sebentar. Allah tak suruh kita lupakan dunia dan tinggalkan dunia, tetapi tahu bila kita patut tinggalkan dunia. Sebab yang datang sakitkan manusia ialah dunia. Yang menyebabkan kita rasa luluh, luka, pedih adalah dunia. Dan sebab itu kita tahu bila kita nak berurusan dan bila kita nak memutuskan hubungan dengan dunia. Sekarang kita datang, kita buat sementara masalah ke, hutang ke, dengan apa ke, kita jangan ada pun dalam hati kita. Sebab tu memang sebenarnya, tapi saya pun kadang-kadang tak mampu nak buat. Kalau kita datang ke masjid, sebenarnya bagus handphone kita tinggal dalam kereta sekejap. Ataupun daripada rumah kita tak bawa, itu lebih baik. Tapi saya jarang juga boleh buat. Sebab bila kita ada handphone,
kita nak tak nak akan tahu juga hubung orang dan segala macam. Kita dah jadi ketagih kan? Sebab kita dah tak boleh nak berpisah dengan handphone. Jadi ini tips je, kalau boleh buat, alhamdulillah. Bila kita boleh buat kat sini, kalau kita pergi Mekah, Masya Allah, ya, saya jumpa kawan yang memang betul-betul dia fokus, memang dia kata saya handphone tak pernah bawa ke masjid, memang saya tinggal di hotel. Dan saya buat, memang beza rasa. Selagi kita ada connect dengan dunia, selama itulah sebenarnya kita tak dapat merasa puas untuk berhubung dengan Allah. Ya, dalam hadis kursi Allah kata, Ya Dawud, afrigh qalbak, sa'askun fih. Daud, wahai Daud, kata Allah pada Nabi Daud, kosongkan hatimu, barulah aku duduk di dalamnya. Maksudnya bukan Allah duduk, tetapi merasai kebesaran Allah hanya ada pada orang yang kosong hatinya terhadap dunia. Kita sekarang ni kan sesak dengan dunia, fikir dunia dan segala macam. Jadi kita harap itu tuntutan pertama bila kita datang niat i'tikaf. Tak kiralah waktu malam kita datang, ketika waktu zuhur, buat sementara kita tinggalkan dunia, dan setelah kita tinggalkan dunia, barulah kita mengisi hati kita dengan keagungan Allah. Dan mengisi dengan keagungan Allah ini sama ada dengan baca Quran, dengan zikir, dan antaranya adalah duduk dalam majlis ilmu. Jadi majlis ilmu ni adalah sebenarnya proses tahalli, memasukkan dalam hati kita setelah takhalli, kita kosongkan sebentar daripada dunia. Itu dia punya, orang kata, tertib dia. Dan bila kita buat, insya-Allah kita akan dapat rasa tenang setiap kali kita i'tikaf. Setiap kali kita merasai healing. Ya, hari ini orang bercakap tentang healing. Sebenarnya healing ada dalam rumah Allah, tetapi ada pada orang yang tahu menguruskan hati dalam rumah Allah. Kita datang dalam rumah Allah, tetapi kita tak tahu nak uruskan hati dalam rumah Allah, kita juga tak akan dapat rasa ketenangan dalam hati dan jiwa kita. Baik, semua yang dikasih sekalian, hari ini kita nak cuba berbincang tentang nuzulul Quran, ya, ada kaitan tentang nuzul Al-Quran. Kebetulan tadi saya kuliah subuh di masjid di Kuala Lumpur, dan tajuk dia ialah sempena nuzul Quran, tapi tajuknya adalah Perang Badar. Sebab hari ini tarikh yang bertepatan dengan tarikh peperangan Badar besar. Jadi sana tu semangat dia lain sikitlah sebab cerita perang. Ya, tapi kat sini dengan aircon yang sejuknya, dan kita tone downkan sikit sebab kita cerita tentang Al-Quran, insya-Allah. Walau bagaimanapun kita boleh gabungkan cerita-cerita yang ada kaitan dan manfaat buat kita semua, insya-Allah. Baik, semua yang dikasih sekalian, saya suka kalau dapat kita mulakan majlis kita ni dengan doa bersama-sama. Kita baca doa bersama-sama, boleh? Bagi nampak aktif sikitlah kan. Sebab orang aktif ni bukan boleh duduk diam, ya. Jadi dia mesti rasa ada satu benda aktiviti kita nak buat. Dan saya pun tak tahu aktiviti lain nak ajak berzumba macam tak berapa sesuai, kan? Jadi boleh kita baca doa sama-sama, tapi doa ni dia baca dengan penuh semangat. Ni dari mana ya? Ada madrasah. Madrasah ni di mana? Ya? Kapar. Ni Kapar kan? Pekan Kapar. Apa nama madrasah? Zaid ibn Thabit. Oh, Zaid bin Thabit. Ada ustaz? Tak ada. Tu datang apa? Datang apa? Ya? Ustaz Izzat. Ustaz Izzat mana? Tak ada. Muslimah yang sana tu juga bukan? Yang sahabat, macam uniform. Sama ke? Sekolah juga? Sekolah apa? Lain. Bukan ni? Oh, sama. Sana? Zaidah? Ni Zaid. Sana? Zaid bin Sabit juga. Oh, ingat Zaidah bin Sabitah. Ni Zaid bin Sabit. So sana student ya? Student kan? Student kan? Nak kata sebab bulan puasa tak kan? Baik, jom kita mula dengan doa. Dan doa ini ialah doa yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah. Saya kalau mana-mana saya suka baca doa ini sebab nak ambil berkat doa ini. Dan doa ini adalah amalan Nabi di awal pagi. Jadi sekarang ni kita awal pagi, jom kita baca doa yang sama.
Dan doa ini sampai kepada kita dalam Sunan Ibnu Majah daripada Ummus Salamah Ummul Mukminin, isteri Nabi. Jadi isteri Nabi didengar Nabi baca, dan setiap kali Nabi waktu pagi Nabi akan baca doa ini. Jadi kita baca doa ini dengan harapan, ya, 3 rangkap doa ini akan menjadi rezeki kita insya-Allah pagi ini. Dan kata ulama, sebenarnya makna hidup ada pada tiga doa ini. Makna hidup, dia punya meaning of life. Makna hidup ni tuan-tuan, kalau saya nak buat contoh, kalau kita beli durian timbang kilo, tapi ada duri durian, ada kulit durian, ada pangsa dia, tapi yang kita nak sebenarnya apa? Isi dia tu. Hak biji dia pun kita tak nak kan? So isi tu disebut makna kepada buah. Dan makna pada hidup kita sebenarnya, kita ada rumah, kita ada orang rumah, kita ada anak-anak, kita ada kereta, kita ada bisnes, tapi makna kehidupan ada pada 3 yang kita bakal baca sebentar nanti. Jadi kalau kita harap kita dapat 3 benda ini, kita dapat makna kehidupan. Jadi benar-benar kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam doa kita bersama-sama insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ni kena kuat lagi lah, bantu kami kan? Bismillahirrahmanirrahim. Barulah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita minta 2 kali lagi tuan-tuan, kita witirkan dia 2 kali lagi. Yang pertama kita minta, ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah ilmu yang bermanfaat. Aku minta pada Engkau ya Allah rezeki yang baik. Aku minta pada Engkau ya Allah amal yang diterima. So 3 benda inilah makna hidup kita. Apabila kita dapat kepuasan, ketenangan, macam kita dapat durian. Kalau kita dapat kulit, mungkin kita luka. Kalau kita dapat biji, mungkin sangkut. Tapi dapat dia punya durian tersebut, barulah kesedapan dalam hidup. 3 benda inilah kesedapan hidup yang kita minta sama-sama insya-Allah. Baik. Ahlan. Selamat datang. Sebab pintu sana tertutup. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Last ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, sebagai satu pengukuhan, satu affirmation, doa tadi mengajarkan kita benda yang terpenting. Boleh tak kalau saya nak kita semua membuat satu keputusan, apakah benda terpenting dalam hidup? Berdasarkan kepada doa tadi, apakah benda terpenting dalam hidup? Macam marah tu. Ini parah ni. Jawab semangat kan? Masya Allah, itu yang saya suka, Masya Allah. Baik, tuan-tuan tolong ingat, dalam hidup ilmu bukan paling penting. Jadi apa yang paling penting? Amal tak penting dalam hidup. Apa yang paling penting? Sebab takut kita terlepas pandang benda penting. Saya ulang sekali lagi. Dalam hidup, ilmu bukan paling penting. Dalam hidup, amal bukan paling penting. Jadi apa yang paling penting? Redha tu
nanti bab lain. Itu tinggi lagi, memang orang sini dia memang pelajaran dia tinggi-tinggi. Zoramli ni dia masih bawah lagi tuan-tuan. Ya Allah, macam mana nak bagi padan tuan-tuan? Boleh bawah sikit tak tuan-tuan? Baik, jadi apa yang paling penting? Jawapannya adalah ilmu bermanfaat. Ilmu tak penting. Yang penting adalah ilmu yang bermanfaat. Amal tak penting. Yang penting ialah amal yang diterima. Ramai kita tersalah ataupun bukan tersalah tetapi mengambil mudah. Apa yang kita perlu dalam hidup? Kita perlu dalam hidup adalah ilmu. Tak. Ilmu tak penting. Yang penting adalah ilmu bermanfaat. Kita test anak-anak kita, tengok di Zaid bin Thabit. Yang datang daripada kampung mana? Kampung mana? Kampung mana? Jangan tanya dia kampung lain. Kapar juga? Oh, di sini juga. Untuk apa datang ke Zaid bin Thabit? Belajar apa? Belajar? Tanya yang besar sikit lah. Ni teringat kampung, banyak ni payah nak jawab pun tak boleh. Baik, yang besar-besar matang sikit. Untuk apa datang ke Zaid bin Thabit? Untuk menuntut? Menuntut? Terbaik. Tuan-tuan datang ke kuliah duha pada hari ini untuk dapat? Jangan hanya ilmu. Sebab kita selalu mudah ilmu cukup tak. Kalau tak, masakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi menadah tangan dan berdoa pada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku minta jauh ya Allah daripada ilmu yang tak memberi manfaat, nafsu yang tidak puas, hati yang tak tenang, doa yang tak didengar. Jadi sebab itu tuan-tuan, yang penting adalah ilmu yang bermanfaat. Jangan pernah terkhilaf lagi lepas ni. Apa yang penting adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau tuan-tuan tak rasa lagi tuan-tuan bahawa ilmu itu bukan penting tetapi ilmu yang bermanfaat, Nabi sebut pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam bentuk doa, Allahumma allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani rabbi zidni ilma. Sebelum Nabi cakap ilmu tu, Nabi dah terang apa maksud Nabi ilmu. Ya Allah, allimni ma yanfa'uni, ajarkanlah apa yang memberi manfaat kepadaku, wanfa'ni bima 'allamtani, dan berilah manfaat apa yang kau telah ajarkan. Wahai Tuhan, tambah aku ilmu. Jadi bila sebut tambah ilmu, ilmu apa tu? Ilmu apa? Bagi kukuh tuan-tuan, ilmu apa? Di bulan Ramadan kita akan memperbanyakkan. Ilmu dah selesai, kita kena amal tak penting tapi amal yang diterima. Jangan saya nak buat amal diterima. Jangan cakap saya nak beramal, saya nak buat amal yang diterima. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak perasan lagi apa yang saya cuba nak sampaikan, bahawa ilmu tidak penting, tetapi ilmu yang terpenting adalah ilmu yang bermanfaat. Sebab sumber ilmu adalah Quran. Sumber ilmu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini perlu dipahami dengan ilmu yang bermanfaat, kata ulama. Kenapa saya cakap macam ni tuan-tuan? Pada 19 hari bulan Ramadan, berlaku satu peristiwa besar dalam Islam. Pada 17 Ramadan, sekarang, berlaku satu peristiwa namanya Perang Badar. Pada 19 Ramadan, berlaku satu peristiwa besar. Siapa boleh agak apa peristiwa tu? Jom kita just macam sembang-sembang je pagi ni. Apa peristiwa yang berlaku pada 19 Ramadan? Tuan-tuan, saya sedang tanya. Tak macam tanya ya.
Dia ni tanya ke ceramah? Tak. Apa peristiwa besar berlaku pada 19 Ramadan, tuan-tuan? Baik. 19 Ramadan adalah peristiwa besar yang berlaku ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib dibunuh. Sayyidina Ali bin Abi Talib dibunuh. Siapa tak kenal Sayyidina Ali? Siapa tak kenal Sayyidina Ali? Siapa tak kenal Sayyidina Ali? Seorang yang sangat mulia, seorang yang Nabi jamin sebagai syurga, dengan hadis yang begitu banyak memuji Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ya, tak payah Syiah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah lebih sayang Sayyidina Ali berbanding dengan Syiah. Bila kita sebut menyayangi Sayyidina Ali, seperti kita menyayangi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, maka sebenarnya Sayyidina Ali sendiri mempunyai kelebihan yang begitu besar. Tuan-tuan kalau baca hadis dalam Sunan Abu Dawud, tuan-tuan akan perasan satu benda, apabila dia bercerita tentang Sayyidina Ali, Imam Abu Dawud, tuan-tuan boleh tengok dalam Sunan Abu Dawud, bila sebut Sayyidina Ali, Imam Abu Dawud akan tulis alaihi salam. Dia bukan Syiah. Imam Abu Dawud adalah imam kita kan? Imam kita kan? Baik, bukan itu yang saya nak cerita, tuan-tuan. Pada 19 Ramadan, Sayyidina Ali bin Abi Talib telah dibunuh. Waktu subuh, ketika dia keluar di Masjid Kufah untuk mengimamkan solat, dan Sayyidina Ali, sebab sahabat biasanya adalah mereka semayang malam, rehat sekejap, dan nanti dia akan bangun sebelum sahur, mana sebelum waktu sahur. Dan saat itu Sayyidina Ali bangun lebih awal berbanding orang lain, datang untuk kejutkan mereka yang berada di masjid. Ketika Sayyidina Ali mengejutkan mereka yang ada di masjid, seorang lelaki memang menunggu seorang lelaki menunggu Sayyidina Ali dalam keadaan menyelimuti dengan dia punya abaya dia, dan rupanya di bawah abayanya terdapat sebilah pedang yang pada hujung mata-mata pedang tersebut yang tajam dan diasah pada setiap malam, di sana adanya diletak sammun qatil, yakni racun yang kalau kena saja luka tersebut, maka dia akan masuk menghentikan fungsi jantung seseorang. Maka ketika Sayyidina Ali bangun dan berkata, Qum, bangun. Lelaki ini bingkas bangun dan mengeluarkan mengeluarkan pedang daripada sarungnya dan melibas dengan satu libasan yang sangat kuat dan kena pada bahagian kepala Sayyidina Ali sehingga terkoyak kepala Sayyidina Ali, dan kemudian darah mula berhamburan dan dia meradak berulang-ulang kali tubuh Sayyidina Ali, dan sahabat yang lain datang menangkap lelaki tersebut, memberkas dia, dan kemudian kita cerita kemudian tentang dia. Sayyidina Ali dalam keadaan rebah, darah penuh pada ketika dalam masjid. Semua yang dikasihi sekalian, Sayyidina Ali ini sebelum peristiwa pada 19 Ramadan, banyak kali berlaku wabak pada masa dahulu dan ramai orang meninggal dunia, dan Sayyidina Ali juga kena pada wabak, tetapi dia sedikit pun tak ada risau dan gelisah kalaulah wabak itu akan menyebabkan kematian beliau. Dan orang bertanya kepadanya, kenapa kamu tak rasa takut langsung bahawa wabak ini akan membawa kepada kematian kamu? Apa kata Sayyidina Ali, tuan-tuan? Sayyidina Ali kata, Rasulullah pernah cakap pada aku bahawa engkau hanya mati ketika mukamu penuh dengan darah dan luka yang sangat berat pada kepalamu. Aku sekarang kena demam, tak mungkin akan mati dengan sebab ini, sebab Nabi tak sebut itu pada aku. Tetapi sekarang betul berlaku dah, koyak, rebah. Sebab Nabi, tuan-tuan, kalau kita baca Nubuatul Rasul, kita akan jumpa banyak benda yang Nabi dah bisik lebih awal, dan Nabi dah sebut lebih awal kepada para sahabat. Contoh, ketika Sayyidina Husain lahir, Sayyidina Hasan abang Sayyidina Husain lahir Sayyidina Husain, Nabi mencium cucu Nabi, kesayangan Nabi yang masih dalam bedungan, dan Nabi menangis teresak-esak. Siti Fatimah bertanya kepada Nabi, wahai ayahandaku, bagaimana mungkin orang menangis ketika lahir, pada kelahiran, orang menangis pada kematian? Rasulullah bisik kepada Siti Fatimah, aku hanya menangisi bukan pada kelahirannya, tetapi pada hari kematiannya, yang mana dia akan mati di Sungai Furat, yang mana dia akan mati dalam keadaan dahaga yang bersangatan, sedangkan cucuku ini berada di sebelah Sungai Furat.
Tuan-tuan cuba bayang tak? Boleh tak orang mati dahaga kat sebelah sungai? Tak boleh fikir kan? Boleh, orang mati dahaga tengah padang pasir. Tapi Nabi menangis dan berkata, cucuku ini matinya dalam keadaan dahaga dan dia berada di tepi sungai Furat. Berlaku tak tuan-tuan kemudian? Berlaku. Sayyidina Husain dikepung bersama keluarga Nabi di Karbala dan kemudian tak dibenarkan makan sedikit pun dan meninggal dunia dalam keadaan dahaga. Salah satu daripada banyak nubuat, kalau kita nak cerita tu panjang pula. Tapi nak ceritanya bahawa Nabi SAW, saya sebenarnya tuan-tuan bukan juga nak bawa cerita ini. Soalannya adalah, siapakah lelaki yang bunuh Sayyidina Ali? Siapakah lelaki yang bunuh Sayyidina Ali? Saya ulang 3 kali, nanti kita cari jawapan. Siapakah yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan pedang yang terhunus, dengan libasan dan radakan kepada tubuh Sayyidina Ali? Siapakah yang gamak membunuh menantu Nabi? Siapakah yang gamak membunuh seorang yang dipuji oleh Nabi sebagai dia ahli syurga? Tuan-tuan, jawapannya siapa? Jawapannya adalah yang membunuh Nabi adalah seorang Al-Hafiz. Yang membunuh Sayyidina Ali adalah seorang Al-Hafiz yang digelar sebagai Al-Muqri'. Yang zaman pemerintahan Sayyidina Umar hantar Abdul Rahman ibn Muljam ini untuk pergi ke Mesir dan menghubungi Amr bin As, buat satu surat, berikan dan sediakan rumah yang selesa untuknya untuk dia mengajar Al-Quran. Dan kemudian dia dilayan dengan baik oleh Amr bin As dan dia menjadi guru Al-Quran di sana. Dan saat dia menikam, meradak dan menghayunkan pedang, dia membaca ayat-ayat Allah. Dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sambil membunuh Sayyidina Ali. Rupanya dia membaca Al-Quran tetapi pemikirannya telah masuk fahaman Khawarij. Maka Al-Quran yang ada menjadi tenaga bukan untuk mengangkat Islam, tetapi syaitan telah menipu dia, menjadikan dengan Al-Quran, dia yakin dengan Al-Quran. Sebab pada dia, fahaman Khawarij adalah dia saja betul, semua orang salah, orang lain kafir, orang lain salah, orang lain bid'ah. Itu saja yang ada dalam fikiran orang Khawarij, dan mereka ada hak untuk membunuh orang yang setelah mereka katakan kafir. Sebab itu tuan-tuan, kalaulah kita ingat Al-Quran itu, bahawa dia boleh menjadi penyembuh, tetapi Nabi ajar dalam doa tadi, apa dia? Mesti ilmu Al-Quran yang kita belajar tersebut mesti bermanfaat. Kalau kita ambil Quran tetapi melalui tidak bermanfaat, Al-Quran itu menjadi sebab kita akan bunuh orang lain. Dan yang kita bunuh adalah orang Islam. Jadi sebab tu kita baca doa ni tuan-tuan. Sebab itulah kita minta ilmu bermanfaat. Boleh tak tuan-tuan kita cirikan sikit ilmu bermanfaat supaya kita belajar ilmu Al-Quran ni, yang belajar ilmu Al-Quran bahkan belajar ilmu hadis. Sebab Abdullah bin Muljam menyatakan bahawa yang tertinggi adalah hukum Allah, yang tertinggi adalah Quran dan hadis. Maka tak ada siapa yang lebih tinggi. Maka dengan sebab itu dikata aku boleh bunuh orang yang aku dapati tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Bahaya tuan-tuan. Sebenarnya patutnya penganjur biar aja. Sebab lama-lama dia tak tahan, dia berhentilah. Kan? Macam tuan-tuan suka je saya jangan bergerak, marah pada Ustaz Anwar. Kan? Biar aja Ustaz kat situ, nanti panah dia tak tahan, dia berhenti. Kan? Sampai hati tengok. Ya, kalau boleh janganlah Ustaz bergerak ya. Baik, di mana tadi tuan-tuan? Di mana kita tadi? Apakah ciri ilmu bermanfaat? Sikit saya nak sentuh sikit je, sebab semua ni adalah pencipta Al-Quran ni. Maka jangan jadi nanti Al-Quran itu rupanya dengan Al-Quran dan hadis menjadi senjata yang kerja kita adalah menyalahkan orang, dan sampai satu tahap kita benarkan darah orang dibunuh, dan darah itu adalah darah orang Islam. Tuan-tuan, sebab fahaman Khawarij boleh dikekalkan
Sampai bila-bila, sebab musuh tahu, kelemahan umat Islam dalam sejarah ada satu fahaman, maka fahaman tersebut disuntik dalam fikiran terutama anak-anak muda yang kemudian dirasa dia paling betul, semua orang tak betul. Orang masjid tak betul, imam masjid tak betul, kitab masjid tak betul, nanti mufti tak betul, ulama semua tak betul, Imam Syafi'i pun bukan betul sangat, Imam Nawawi pun tak betul, yang betul aku seorang. Sebab tu mesti ilmu bermanfaat. Dan ilmu bermanfaat ni tuan-tuan ada ciri dia. Apa ciri dia? Orang yang kalau dia makin belajar, ialah dia rasa makin nampak lemah diri sendiri. Ilmu tak bermanfaat adalah hari-hari kita belajar, kita cerita tentang kita paling betul, orang lain tak betul. Dan tuan-tuan, benda ni otak setengah orang suka. Best cerita orang lain tak betul, orang lain tak betul. Tuan-tuan perasan tak benda ni macam ada sekarang? Tak, tuan-tuan perasan tak benda ni macam ada sekarang? Yang suka kita paling betul ni. Ada kan? Kadang-kadang dalam buat react. Sedangkan pendapat ada 10, kita ambil satu pendapat yang kita orang punya pendapat kita tolak, dan orang yang tak faham macam kita dengar macam betul. Jadi sebab tu saya tuan-tuan, kita kena hati-hati sebab kita ni pencinta ilmu. Dan kalau kita pencinta ilmu, kita tak jaga betul-betul, kita takut dengan ilmu nanti bukan memberi kemakmuran kepada masyarakat dan Islam, tapi dengan Al-Quran akhirnya kita bertelagah, dengan hadis kita berpecah-pecah. Sepatutnya kita kena kembali pada Quran dan hadis, tetapi kembalinya kita menjadikan kita berpecah-pecah. Baik, sebab itu semua yang dikatakan, doa tadi perlu kita baca dengan penuh kesungguhan pada setiap hari. Baik, semua yang dikasih lain bila sebut nuzul Quran. Hari ini kita ceritalah. Saya dalam bercerita ni tuan-tuan, saya tahulah tuan-tuan kita kadang-kadang penat ya. Penat ni mungkin sebab malam tadi tahajud mungkin. Kan? Saya nampak wajah-wajah penat tu kadang-kadang kan. Jadi dalam keadaan itulah saya cuba berbincang dengan tuan-tuan untuk dapat sesuatu mutiara perbincangan pada hari ini insya-Allah. Baik. Kita semua tahu kan bila sebut nuzul, apa makna nuzul? Turun. Apa yang turun? Wahyu. Al-Quran. Baik. Ada orang dia buat conclusion macam ni. Hari ini adalah hari nuzul Quran. Betul kan? Betul kan? Tapi kena hari Sabtu. Kalau kena hari Ahad, hari Isnin kita cuti. Kalau kena hari kerja, kita cuti. Sebab tu orang ingat nuzul Quran di Selangor. Sebab di Selangor alhamdulillah cuti. Orang KL cemburu. Dulu KL tak cuti nuzul Quran. Tetapi sebab dia tengok kawan-kawan dia orang di Selangor bila nuzul Quran semuanya datang ke masjid macam ni, membaca Quran sampai malam. Dan banyaknya membaca di lorong di Masjid India. Ramai. Kalau hari ni tuan-tuan, orang KL bekerja tetapi dia tengok orang Selangor datang ke area Masjid India. Jalan Tengku Abdul Rahman. Jadi dia orang kata, Masya Allah, hebatnya orang Selangor. Di nuzulul Quran, mereka banyak membaca Quran dan mereka memilih dekat dengan Masjid India, tuan-tuan. Jadi mereka apply dan perjuangkan untuk dapat cuti. Alhamdulillah, untuk makluman, bukan Selangor saja cuti, KL pun cuti nuzulul Quran. Sebab mereka nak baca Quran. Dan sekarang Masjid India double jam. Sebab dulu orang Selangor saja yang pergi baca Quran di sana. Tetapi sekarang orang KL pun tumpang sama. Orang Malakah boleh betulkan saya. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Jadi 17 hari bulan Ramadan diingat dia nuzul Quran. Sekarang saya nak baca satu ayat Allah. Tuan-tuan, saya nak bincang je tuan-tuan. Tuan-tuan kena aktif ni. Dengan mic kita yang agak tak apa bergema-gema ni tuan-tuan. Tuan-tuan nak dengar mungkin lepas saya cakap 5 nanosecond baru tuan-tuan dengar. Jadi menyebabkan tuan-tuan Allah nak catch up tu macam siapa dia ni cakap ni ya? Jadi tuan-tuan memang berat ujian kita hari ini. Dan saya pun lebih berat ujian saya sebab saya rasa rugi kalau apa yang saya bincang kita tak dapat, maka mungkin pahala saya makin sedikitlah. Baik. Saya nak baca satu ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Okey. Apa terjemah makna dia? Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, kami nuzulkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Okay, tuan-tuan tangkap tak? Al-Quran turun pada malam Al-Qadar. Nuzul Al-Quran adalah pada malam Al-Qadar. Hari ini hari apa? Berapa bulan? 17 hari bulan adalah nuzul Al-Quran. So apa conclusion sekarang? Buatlah satu conclusion tuan-tuan. Jadi, kita tanya engineer lah senang Apa dia? Jadi kalau macam tu tuan-tuan, apa payah sangat? Maka pada malam 17, itulah dia malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan nampak tak conclusion itu? Tuan-tuan nampak ke tak? Kan? Ada dua makluman. Hari ini nuzulul Quran, malam tadi malam nuzul, malam 17, malam nuzulul Quran, dan Allah kata sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Jadi conclusion dia adalah nuzul Lailatul Qadar adalah pada settle tak? Settle ke tak tuan-tuan? Settle. Nampak macam settle. Jadi tuan-tuan jangan belas dulu. Jangan katalah kita ni apalah susah-susah cari malam Lailatul Qadar. Benda dah terang lagi bersuluh. Kita cuti kot. Baik, semua yang dikasih sekalian, kalau macam tu apa dia punya conclusion? Maka conclusionnya kita kena tengok dalam ulumul Quran. Dalam Quran ni tuan-tuan banyak ilmu. Salah satu namanya ulumul Quran. Dia bukan ilmu tafsir lagi, ilmu lain. Ulumul Quran ni dia menceritakan secara general berkenaan kefahaman terhadap keseluruhan makna Quran. Dalam ulumul Quran saya nak petik yang antara ulama yang sangat terkenal dalam ulumul Quran adalah Imam Suyuti. Imam Suyuti. Orang kita sebut Sayuti. Sedangkan dia orang Suyut, ya. Baik, Imam Suyuti kata bila menerangkan kepada kita benda asas tentang nuzul, sebenarnya nuzul terbagi kepada 3. Nazlah itu, an-nuzul yang bermaksud turun itu terbagi pada 3. Ya. Ataupun saya tak nak terang pakai 3, boleh dikatakan terbagi pada 2. Saya nak bagi 2 je. An-nuzul terbagi pada 2. Baik, nuzul yang pertama. Ya. Boleh kan? Saya nak pakai yang 2 je sebab dia ada 3 pendapat, tapi tetap akan ada 2 atau 3. Bukan satu nuzul. Turun tu bukan satu. Jadi bagi 2. Yang pertama adalah nuzul dari sisi Allah, maknanya dari Allah kepada Jibril dan diturunkan ke langit dunia Baitul Izzah. Nuzul yang pertama adalah dari Allah kepada Jibril dan disimpan di Baitul Izzah atau disebut sebagai di langit dunia. Di langit dunia. Dan dia turun dalam bentuk jumlah yang sempurna. Maksudnya keseluruhan Al-Quran ada di sana nasih dan mansukh. Daripada awal sampailah Al-Quran yang kita ada turun ke langit dunia atau disebut turun ke Baitul Izzah pada malam itu malam apa? Malam itu malam apa? Malam itu adalah malam Al-Qadar. Bila? Tak tahu. Bagi sedikit clue di bulan Ramadan. Detailkan sikit 10 terakhir. Bila lebih tepat Nabi nak sampai tetapi Nabi dilupakan oleh Allah secara tepat. Sebab itu Nabi minta kita memburu malam tersebut pada malam-malam yang ganjil. Maka sebab itu para ulama berkata dia bukan sekadar malam yang ganjil tetapi setiap malam 10. Sebab kadang-kadang kita tersalah tengok anak bulan yang kita ganjil itulah genap, yang genap itulah ganjil. Untuk play safe maka 1 sampai 10 maka ambil dan kejarlah malam Al-Qadar. Jadi turunnya Al-Quran yang pertama adalah dari sisi Allah, maknanya dari Allah ke langit dunia dan diturun dalam satu jumlah. Sebab tu Allah kata inna anzalnahu
Sesungguhnya kami turunkan keseluruhan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Baik, habis selesai. Sekarang 17 hari bulan ni cerita apa? Maka 17 hari bulan adalah memperingati turunnya daripada langit ke dunia, daripada langit dunia kepada Nabi buat kali pertama. Sebab dia akan turun, sebab Quran ni dia akan turun selama 23 tahun dan dia tak kira siang, malam, musim panas, musim sejuk, tak kira Muharram, tak kira Safar, tak kira Rabiul Awal, tak kira Rabiul Akhir. Quran akan terus turun. Tetapi kali pertama turun, maka turunnya daripada langit dunia dibawa oleh Jibril kepada Nabi ketika Nabi berada dalam Gua Hira. Maka tarikh itu bertepatan dengan 17 Ramadan dan itulah kita cuti nuzul Quran. Jadi kalau orang tanya kita, nuzul Quran itu kesimpulannya adalah kali pertama wahyu diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril daripada Baitul Izzah, langit dunia, kepada Nabi pada malam 17 Ramadan ketika Nabi sedang bertahanus dalam Gua Hira. Dapat beza tak? Jadi itu maksud nuzul Quran. Supaya kita jangan terconfuse. Sebab masih ada orang terconfuse. Ya, tentang nuzul, inna anzalnahu fi lailatul. So inna anzalnahu fi lailatul qadar adalah merupakan cerita tentang Al-Quran turun ke langit dunia, tapi tetap berlaku pada bulan Ramadan. Tetap berlaku pada bulan Ramadan. Baik. Jadi semua yang dikasih sekalian, kalau itulah Al-Quran, marilah tuan-tuan bagaimana kita berinteraksi dengan Quran. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan Quran? Sebab kita berada di bulan Ramadan, sebab Allah kata syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Tuan-tuan, satu benda yang boleh kita kata hikmah. Bulan Ramadan manusia berpuasa, ketika manusia puasa Allah minta kita baca Quran lebih banyak kerana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Apa dia punya, orang kata signifikan dia tuan-tuan? Apa signifikan dia? Semua yang dikasih. Ketika kita lapar, tuan-tuan rasa lapar tak sekarang? Rasa jagalah kan? Nanti pukul 12 rasa lapar kan? Asar lagi lapar. Baik. Tuan-tuan tahu tak? Ketika lapar badan kita lemah. Tetapi rupanya akal kita tajam. Allah jadi satu benda yang pelik adalah ketika kita lapar, akal kita jadi tajam. Akal kita jadi tajam. Tajam bermaksud apa yang kita pelajari, kita akan dapat lekat berbanding ketika kita kenyang. Pelik. Contoh tuan-tuan. Untuk mengingat satu-satu benda, paling cepat bila? Tuan-tuan agak bila? Bila tuan-tuan? Bila tuan-tuan? Lagi. Allah. Oh, ke sana. Oh, no. Tali. Okeylah, bolehlah insya-Allah. Cahayanya lembut ya. Ya Allah, tolong. Baik tuan-tuan, kalau siapa yang rasa nak duduk atas kursi, just ambil kursi, tolong saya. Jangan tuan-tuan rasa macam dia seorang je duduk atas kursi. Boleh tuan-tuan, boleh. Tuan Haji, ini Haji ni sahabat saya ni. Ambil je tuan-tuan, please tolong ambil kursi, ambil tempat sandar, orang wakaf tu tuan-tuan pakai, dia orang dapat pahala. Haji, tolong ambil. Orang muda pun tak apa. Kan? Orang muda nak ambil tapi tengok orang-orang yang veteran tak ambil. Muslimah boleh, please. Free untuk ambil. Ya? Santai. Sini Haji. Haji dekat saya. Saya kalau jauh dengan Tuan Haji tak boleh. Saya nak sangat Tuan Haji dekat dengan saya. Allahu Akbar. InsyaAllah. Yang lain tak nak? Nak saya ambil ke? Tak, betul. Tak, muslimah tengok macam tak. Kan? Nampak macam tenat sangat tapi macam tahan je. Tak payah tahan tuan-tuan. Wakaf orang tu kalau tuan-tuan tak guna, dia tak dapat pahala. Bila tuan-tuan tak ambil dan duduk, yang wakaf tu dapat pahala. Kan? Tak nak juga. Okey. Tapi kalau nanti tiba-tiba nak, ambil je ya. Kan? Kadang-kadang malulah pula tadi kata tak nak, sekarang nak pula. Ambil je tuan-tuan. Free untuk ambil.
Baik. Apa tadi kita bincang tadi? Ya? Masya Allah, mantapnya ya Allah. Tajam sungguh orang puasa ni rupanya. Bilakah masa yang akal kita paling mudah ingat, tuan-tuan? Baik. Untuk makluman, kita akan menangkap paling banyak ketika kita nak tidur. Sebab otak manusia pakai gelombang. Dia ukur ikut hertz. Sekarang ketika tuan-tuan kalau tuan-tuan fokus lah, otak kita gelombang dia macam ni, tuan-tuan. Dia panggil apa ni? Beta. Dia dalam keadaan beta. Ketika tuan-tuan tenang, macam dalam solat kita tenang, kita kendurkan sendi kita. Sebab tu dalam solat kena kendurkan sendi, betulkan pernafasan dan baca ikut satu-satu ayat, satu nafas. Jangan tergesa-gesa, rehatkan diri. Otak kita, tuan-tuan, bertukar gelombang dia daripada macam ni, dia akan mula perlahan. Bila perlahan, dia punya, dia panggil apa tu? Aptitude dia dengan di atas bawah tu, dia makin besar. Kalau beta dia macam ni, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tengok radio zaman dulu, tuan-tuan, WM, SW tu, yang kadang-kadang China punya radio, negara China kita dengar. Vietnam kita dengar. Sebab frekuensi dia tu, dia panjang, tetapi tak jelas. Betul tak, tuan-tuan? Itu otak kita sekarang. Tetapi bila kita dalam keadaan tenang, ya, otak kita jadi macam tu, dan bila dia lebih tenang, dia akan lebih besar lagi. Daripada alfa, dia akan keluar pada theta. Bila kita tidur dalam keadaan bersangatan, kita dalam keadaan delta. Ya, baik. Di Jerman, saya sangat terkejut. Mereka sangat larang anak-anak tidur depan televisyen. Di Jepun, dululah, bukan sekarang. Sebab dulu kan cabaran kita televisyen je. Sekarang tak ada televisyen, dia orang pun tak tengok televisyen. Dia tengok phone. Kenapa mereka melarang orang Jerman ni? Saya tengok dalam artikel ni dikeluarkan oleh di Jerman dan di Jepun. Kenapa mereka larang anak mereka daripada tidur di hadapan televisyen? Sebab, maaf saya tuan-tuan, tuan-tuan bisa tengok tak TV tu, ni dulu tuan-tuan, bukan sekarang. Dia ada, dia panggil apa? Kategori. U lagi? Ada yang siaran, bukan. Kategori rancangan. Umum. U. Lagi? PL. 18. PL. Sebab dalam tu cerita tentang politik. Ataupun tentang kepercayaan. Maka ditulis, maka kena 18 ke atas. Lepas tu, maaf saya, dia akan go kepada SX. Dia akan go SG. Kebiasaannya di negara barat dulu, tuan-tuan, ketika sebelum pukul 10 malam, mereka akan tayang yang kebiasaannya U. Yang umum. Siapa-siapa boleh tengok. Tetapi bila tengah malam, mereka mula tayang yang PL, SG, SX. Orang barat pun dia orang jaga masyarakat dia. Hari ni, tuan-tuan, semua benda tu dah tak ada dah. Sebab bila ada Netflix, bila ada, maaf saya, Astro, kita boleh ulang balik, kadang-kadang PL, SX, SG tu, kadang-kadang waktu pagi macam ni. Dia tak ada waktu lagi dah. Waktu dulu, orang dulu nak jaga supaya jangan rosak anak-anak mereka. Orang barat pun mereka tahu benda yang merosakkan anak adalah benda yang manusia tuntun. Kenapa mereka tak bagi anak tengok benda depan TV? Sebab anak bila tidur, tuan-tuan, di tengah malam, contoh, dulu dulu namanya WWF. Sekarang tukar jadi WWE. World Wrestling, dulu Federation. Sekarang bagi tahu sebenarnya tu kelentong je. Maka bagi terus terang je. Maka ditukar kepada WWE. World Wrestling Entertainment. Jadi tuan-tuan, cuba bayang budak kita ni, anak kita, siapa nama? Sini. Jauh sangat. Patutnya kursi bergerak lah sama kan? Duduk sana. Duduk. Nama siapa? Duduk Zudi. Zudi, duduk elok-elok. Jangan duduk macam tu, penat dia. Duduk sila je. Zudi, ketika Zudi dia tidur dan dia tengok WWE. WWE tu gambar orang, tumbuk orang.
hentak orang, henyak orang, smack down orang, smell the rock is cooking. Kan? Dia macam ni tu kan. Macam inilah dengar baik. Masa tu Zuhdi dalam keadaan tengok sampai tidur, dan apa jadi? Sebenarnya subconscious Zuhdi merakam orang pukul orang. Dan disimpan dalam subconscious dia. Sebab pada theta cerita tu dia terus masuk dalam ni. Dan akhirnya tuan-tuan, berlaku tak sekarang jenayah? Bentuk dia apa? Bentuk jenayah ialah orang tak plan untuk pukul orang, tiba-tiba bila dia punya emosi trigger, akal tak boleh kawal, dia buat sebiji yang dia buat masa dia tengok cerita WWE tadi. Dia pukul. Tonton tengok tak kalau video-video sekarang ni, video-video bully yang kadang-kadang ambil. Dia punya pukul tuan-tuan, pukul macam pukul nak bagi mati tu. Dan sebenarnya budak tu tak sedar. Tak sedar. Sebab dia sedang dipengaruhi oleh apa yang dia tengok selama ni. Budak sekarang lagi teruk sebab bila game tuan-tuan, bila main game PUBG, bila dia tembak tuan-tuan, dia bergetar tu sebab seluruh sel dia rakam perbuatan tembak dan bunuh orang. Dan sebab tu banyak jenayah pada hari ini di Amerika dah sengsara berlaku dia tembak orang, sebenarnya benda tu di luar daripada kawalan orang. Jadi sebab tu semua yang dikasih lihat, rupanya ketika kita fokus macam ni kadang-kadang tak lekat. Tetapi ketika kita tidur, tapi tuan-tuan janganlah tuan-tuan mula dah seorang-seorang, saya nak teta lah Ustaz, ya, supaya apa yang Ustaz sampaikan ni, ya, tu Haji. Ya. Jadi baik, semua yang ni saya nak cerita tuan-tuan, tadi nak ceritanya, Ramadan bulan turun Al-Quran, kita berpuasa, akal kita paling tajam. Dan rupanya dalam kajian otak bagi tahu, Zudi saya pegang kepala tak apa ke? Jadi kampung mana? Ha? Ya betul. Jengka 18? Masya Allah. Saya jengka 6. Baik. Bila balik? Hari Jumaat. Jumaat dah raya dah. Baik. Zudi, dalam akal manusia, kalau saya buka kranium ni, saya buka kopiah ni, di bawah tu ada tempurung kepala otak, tempurung kepala disebut kranium. Bila saya buka kranium, saya ambil otak. Otak ni lapisan antara lapisan dalaman disebut hippocampus. Hippocampus ni tuan-tuan sangat mengejutkan. Apabila kita tak makan, apa berlaku pada hippocampus? Sel dia tiba-tiba berkembang. Dendron, dendrit, axon, synapse, dia jadi banyak. Bila seorang tu tak makan dan berpuasa. Dan hippocampus ni tuan-tuan, tempat simpan memori. Dan tempat pembelajaran. Pembelajaran bukan pakai semua otak, dia pakai kat tempat tu je, besar ni je. Dan dia berkembang ketika puasa. Allah buat macam tu tuan-tuan. Sebab tu ulama' dulu, kebanyakan mereka berpuasa, baca tentang manakib Imam Syafi'i, baca manakib tentang Imam Nawawi, mereka berpuasa, patutlah dia punya hippocampus dia besar, dan kerana itu mereka jadi alim bersangatan. Oh, masa saya nampaknya dah habis. Oh, rupanya penjaga masa ada di hadapan saya, Masya Allah, ya. Baik, semua yang dikasih sekalian, justru marilah ketika akal kita bercahaya, maka marilah sedikit tuan-tuan, saya dah tak boleh lama dah, mungkin dalam beberapa minit lagi tuan-tuan, saya nak ambil macam inilah. Al-Quran kita biasa baca. Yang ada di sini saya cakap, orang yang tak biasa, yang kat luar mungkin ceramah saya lain. Tapi orang yang ada di masjid ini adalah orang yang biasa baca Quran. Betul kan tuan-tuan? Betul tak? Betul, cakap je betul insya-Allah, ya. InsyaAllah, insyaAllah. Baik. Baik, semua yang dikasih sekalian, kita biasa baca Quran kan tuan-tuan? Tetapi, kita tak rasa apa yang kita baca. Kita baca, tapi kita tak rasa. Bila kita baca, insya-Allah, kita dapat pahala. Tetapi bila kita baca dan kita rasa, maka Al-Quran mula bertindak terhadap diri kita. Quran mula bertindak kepada hati kita.
Sebab ulama berkata jasad perlukan roh. Roh perlukan roh. Jasad juga perlukan, jasad perlukan roh dan roh perlukan roh. Dan roh kepada roh kita adalah Al-Quran. Allah sebut dalam Quran. Roh kepada roh kita adalah Al-Quran. Maka masalah kita tuan-tuan hari ini, kalau bulan Ramadan kita plan apa banyaknya? Tolong saya, tentang Quran saja. Yang pertama, tadarus. Apa maksud tadarus tuan-tuan? Apa maksud tadarus? Apa maksud tadarus? Apa maksud tadarus? Asal sangat tanya ya, saya cakap pelan sikit lah. Apa maksud tadarus? Tak cakap je, yang kita tahu, yang kita faham. Tadarus ialah baca ramai-ramai. Lagi? Seorang baca. Let's say, okey. Itu takrif kita tadarus. Sedangkan apa makna tadarus tuan-tuan? Tadarus adalah saling mengaji dan mengkaji, mempelajari Al-Quran. Makna dia bukan level hanya baca. Tetapi kita dah set dia punya presiden, kita dah set dah adalah Quran ni kena baca, tadarus kena baca. Kat seorang diri kena baca, kat ramai pun kena baca. Maknanya hanya kena baca. Dan akhirnya tuan-tuan, kita baca dan kita tak rasa. Bila kita baca dan kita tak rasa, Al-Quran tak bertindak dalam jiwa kita. Bila Quran tak bertindak dalam jiwa kita, Quran tak merubah apapun diri kita. Karena itu semua yang dikasih sekalian, alangkah bagus sempena nuzulul Quran, maka marilah kita tanam satu azam. Saya nak baca dan saya nak rasa. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata dalam Al-Quran, wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Allah kata apa dia? Apabila mereka mendengar Quran yang dibaca diturunkan kepada Nabi, maka berlaku benda nombor satu. Quran bila diturunkan kepada Nabi, maka berlaku nombor satu. Apa tuan-tuan dalam ayat tadi bagi tahu? Kamu akan lihat bila mereka mendengar Al-Quran, mata-mata mereka bercucuran dengan air mata. Jadi, kita tadarus bercucuran ke? Bercucuran tahi mata ada, maaf saya. Maknanya sebab makin baca makin tertidur. Tetapi Allah kata mereka itu kamu dapati bila baca, tengok mata. Bila mereka mendengar Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi, yang dibacakan kepada mereka, tara, engkau melihat wahai Muhammad, a'yunahum, pada mata-mata mereka, tafidu minad dam'i, maka berlelehan dengan air mata. Tuan-tuan, kenapa seorang menangis? Kenapa seorang menangis? Saat hatinya merasa. Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Sa'ad ibn Abi Waqqas, jarang saya jumpa. Tetapi Sa'ad ibn Abi Waqqas meriwayatkan hadis yang terakam dalam Sunan Ibnu Majah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana wabku fa illam tabku fatabakau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran wahai kalian dan menangislah. Bacalah Al-Quran, kata Nabi, wahai kalian, dan menangislah. Dan sekiranya kamu tak boleh menangis, tabakau. Apa tabakau? Buat nangis. Buat. Bukan buat tu menipu tak, tetapi buat. Maknanya, aku tak boleh menangis. Ya Allah. Sampai macam tu. Buat lagi, sampai buat lagi. Dan akhirnya bila kita mendengar Al-Quran, kita akan menangis. Tuan-tuan, ini kita punya paradigm. Ini kita punya daerah Al-Quran kita sekarang. Bukan hanya baca, sebab hari ini semuanya tentang baca Quran. Lepas baca, betulkan baca. Lepas baca, betulkan baca. Lepas baca, betulkan baca. Betulkan tajwid. Bila dah up sikit, jadi taranum pula. Up lagi tuan-tuan. Akhirnya kita pergi hanya daerah baca Quran. Saya, Tuan Haji, saya bercakap dengan
beberapa penerbit lah, penerbit TV. Sebab dalam kepala, maaf saya, secara umum saya sebut, bila sebut je program Quran kat TV, baca. Sebab tu panggillah qari. Tak salah tuan-tuan, tetapi bila berhenti di situ jadi salah. Sebab itulah tuan-tuan, kita tak kenal ulama-ulama tafsir. Yang kita kenal adalah tetap cerita qari. Adakah Allah kata mereka menangis sebab dengar bacaan yang sedap daripada qari? Tak. Mimma arafu minal haq. Mereka menangis sebab dari apa yang mereka tahu daripada kebenaran. Macam mana nak tahu tentang kebenaran kalau kita tidak faham apa yang kita bacakan? Jadi sebab tu tuan-tuan, alangkah baik macam mana kita nak buat? Ya, marilah kita mula cakap pada diri, aku dah baca Al-Quran, which is bagus. Jangan tuan-tuan, saya bukan kata, tak bagus tadarus selama ini. Saya puji dan bagi markah 100%, tapi marilah kita go ke another level. Kita upgrade pemahaman kita. Aku baca Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya Bismillah, 2 harakat, ya. Ra, jangan tebal sangat, lantunan hanya sekali. Mad, 2 harakat. Nir, rahim. Him, ma'arif li sukun. Kita hanya mengulang itu daripada kecil sampai sekarang. Ustazah duk betul lagi, ajar. Tak betul ajar. Tak berapa ain tu ajar. Tak berapa pedas ha tu ajar. Betul. Tak berapa tepat. Memanglah tak tepat. Gigi palsu. Memang tak ada kesudahannya bacaan ini. Dan kemudian bagi tahu pula, bagi takut. 10 kesalahan ketika membaca Fatihah. Salah lagi lah pula. Masya Allah. Jadi akhirnya tuan-tuan, kesalahan ketika membaca. Akhirnya masyarakat kita hanya pergi pada daerah membaca, tetapi mereka tidak pergi kepada memahami. Tuan-tuan, contoh. Apakah wahyu yang pertama? Ini dah nak habis kan tuan-tuan. Sebab sahabat saya, Sa'anwar kata, cahaya memang dah cahaya Lailatul Qadar. Dah cahaya dah mula lembut dah. Jadi maknanya cahaya lembut tu faham lah ya. Tuan-tuan, apakah wahyu yang pertama? Apa wahyu yang pertama? Tuan-tuan, apakah wahyu yang pertama? Baik. Sebab nak cepat. Wahyu pertama bukan Iqra. Saya tanya wahyu pertama. Wahyu pertama. Baik. Bagi satu clue lah. Apakah ayat pertama dalam suratul Baqarah? Baik, Masya Allah. Tepat. Apakah wahyu yang pertama? Tengok kan, suka tak nak jawab supaya cepat habis kan? Jangan jawab, nanti dia semangat, nanti sampai zuhur kita ni. Naya ni. Janganlah jantung tuan-tuan, saya ada penjaga masa insya-Allah. Kita import daripada Malakoff. Tuan-tuan, wahyu yang pertama. Lawanya jubah. Siapa bagi? Duduk. Abang, Masya Allah. Mana abang? Penang. Jauhnya Penang. Ni Pahang, ni ke-18. Jiran saya. Baik. Apa wahyu pertama? Baik, dengar betul-betul tuan-tuan. Wahyu yang pertama bukan Iqra. Wahyu yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nampak tak? Alif Lam Mim itu adalah pertama, ayat pertama. Ayat pertama bukan Iqra. Ayat pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuan-tuan tak perasan ke? Tuan-tuan sedang menghidu masalah. Tuan-tuan sedang menghidu masalah apabila salah. Saya tanya soalan, apakah wahyu yang pertama, dan tuan-tuan jawab Iqra. Dan akhirnya tuan-tuan dengar. Menjadi pattern pemikiran umat kita, Allah suruh kita Iqra, Allah suruh kita Iqra, Islam suruh kita baca, suruh baca, kita pun baca. Tetapi Allah bukan suruh baca.
Allah suruh baca dengan nama Allah. Allah suruh kita belajar ilmu fizik. Kita pun kata Iqra, kita kena belajar fizik, kita kena belajar biologi, kita kena belajar chemistry, kita kena belajar matematik, kita kena belajar bahasa, kita kena belajar. Tak. Allah bukan suruh belajar. Allah suruh belajar dengan, akhirnya kita belajar biologi. Tuan Haji. Tapi biologi yang tak kait dengan nama Allah. Kita belajar fizik. Fizik yang tak kait dengan nama Allah. Sebab saya belajar, tapi bukan nak kait dengan nama Allah. Saya belajar matematik, tak kait dengan nama Allah. Engineer, belajar engineer, tapi tak kait dengan nama Allah. Dan akhirnya pada ilmu yang tak kait dengan nama Allah, once dia apply ilmu, Allah tak ada dalam kerja. Kat situ masalah dunia. Ada universiti tuan-tuan, sebesar-besar tak ada Iqra. Saya duk cari kat mana Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Kotlah ada kecil, khot tu kan. Tak jumpa. Maknanya, universiti tu juga percaya bahawa wahyu pertama adalah baca. Sedangkan Allah bukan suruh kita baca. Tetapi Allah suruh kita baca dengan nama Allah. Baik tuan-tuan, contoh. Ni contoh orang puasa tak bagus. Minumlah dengan tangan kanan. Apa poin ayat tu? Minum ke atau minum dengan tangan kanan tu yang penting? Kita duk minumlah. Oh, maka minumlah teh tarik, minumlah air laci, minumlah sasi. Kenapa Tuan Cik macam telan-telan Leo pula tu, Masya Allah. Tak baik kan cerita puasa kan. Orang puasa makan. Ya Allah. Teruk no ni. Masya Allah. Tu yang tak boleh cerita makan tu. Baik, nampak tak? Kita duk syarah. Oh, makan, minumlah. Tak, Allah kata minumlah dengan tangan kanan sebab bangsa lain pun minum. Bangsa lain pun baca. China baca, India baca, Latin baca, Greek baca, Rom baca, Parsi baca. Tapi Islam apa bezanya? Dengan nama Allah. Nampak tak? Satu benda kecil yang paling asas umat Islam terlepas pandang. Dan akhirnya jadi hadatha ma hadatha waqa'a ma waqa'a. Dan akhirnya manusia lupa Allah pada masa kerja. Sebab manusia dah lupa dengan Allah. Saya pergi ke sekolah. Contoh, sekolah ni kan. Ramai. Saya tanya berapa orang di sini yang mengajar pelajaran agama Islam. Agak-agak berapa orang angkat tangan? Dalam ramai cikgu ni, saya kata siapa di sini yang mengajar pelajaran agama Islam? Berapa orang angkat tangan? Ustaz angkat tangan, ustazah angkat tangan. Dalam hati saya menangis. Cikgu Bayu bukan ajar ajaran Islam ke? Ilmu kamu tu ilmu siapa? Ustaz, Tuan Haji, kadang-kadang dia ceramah, orang tak boleh rasa, budak tak boleh rasa. Tetapi cuba bayang biologi yang dia ajar, inilah dia benda ciptaan Allah yang sangat kompleks dan yang sangat unik. Yang saat budak tengok, ya Allah, hebatnya Allah, maka makin budak itu ingat Allah dan kuat agama. Ni dah biologi tak ada kaitan dengan agama. Sebab kita dah putus Iqra, tapi tak Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Tuan-tuan. Sebab tu Masya Allah, masyarakat kita dah ada ubat, tapi ubat kita letak kat tepi. Kita ada ubat, tapi ubat kita letak kat tepi. Itu baru satu tuan-tuan, baru satu. Kita dapati Masya Allah akhirnya ayat Iqra tak merawat masyarakat. Yang sepatutnya Iqra itu turun merubah bangsa menjadi bangsa yang bertamadun. Tetapi semua yang saya hormati, malangnya sebab kita baca kan, tapi tak rasa. Dan nak rasa perlu pada tadabbur dan faham. Jadi kerana itu semua yang dikasih sekalian, mari kita baca satu doa lah. Saya nak baca satu doa je lah hari ini. Mungkin doa ini sebagai doa yang penamat lah untuk kita punya perbincangan kita ni, insyaAllah ya. Boleh? Kita ada jumpa ke sebelum ni? Di mana ya? Masya Allah, patut saya rasa macam, saya biasa kalau jumpa tu lekat, cuma tak tahu di mana saja. Rasa rapat sangat ya. Baik, Masya Allah. Oh, tak jauh di sini ya? Oh, Masya Allah. Masih kena datang juga meriahkan masjid kita ya. Ustaz Anwar memanglah 10 tahun tadi kan, memang minta maaf lah 10 tahun. Adik saya masa tu, adik saya ya, adik saya masih hidup masa tu dan sekarang dia dah meninggal. Saya tak ingat berapa tahun dah. Kalau itu memang lama sangat lah tu, Masya Allah. Memang lama sangat ya. Sampai hati kan sahabat selama itu. Ini termasuk Tuan Haji lah ni ya, saya tak panggil saya ni, saya rasa ni. Jom kita baca doa ni tuan-tuan.
ambil berkat anak-anak yang bersama dengan kita. Saya kalau anak-anak, saya tak suka panggil dia orang anak-anak. Dia orang ni pejuang sebenarnya. Ya, saya kalau ceramah pada budak tadika, saya panggil tuan-tuan. Kita duk selalu sampai ke level universiti, kita duk anak-anak. Matanglah you all. No, kita matang, kita cara kita deal dengan dia orang. Budak tadika, bila saya panggil tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan tahu cara dia orang duduk. Kita ni budak universiti. You all, anak-anak. Hey, come on. Ini pejuang ni. Kat sikit. Pejuang, Masya Allah. Ya? Baik. Semua yang saya kasih silakan, jom kita baca doa ni sama-sama ya. Doa ni baca sekali sebab dia agak panjang sikit lah. Just baca sama-sama je. Ambil berkat baca. Boleh? InsyaAllah. Inilah sahabat saya. Saya turun dia yang sambut, Masya Allah. Sebelum Ustaz Anwar, tak tahu dia cari saya kat mana katnya, parking sana, parking sini katnya. Inilah sahabat yang sambut. Dengan zaujah tadi Semoga Masya Allah rumah tangga akan terus bahagia, aman, damai, penuh dengan kasih sayang, lahir zuriat-zuriat yang soleh dan solehah, yang menjadi kebanggaan Rasulullah saat kita berdiri depan Tuhan, jumpa Nabi di Kautsar nanti, tuan-tuan, biarlah kita menjadi kebanggaan pada Rasulullah. Doa khusus untuk sahabat. Amin ya. Baik, okey ya. Saya juga nak minta doa sebab ada suami daripada salah seorang sahabat kita di sini, Muhammad Jasimin ya, bin Juraimi, yang sedang sakit sekarang di hospital Shah Alam dan keadaannya agak kritikal. Saya minta kita juga doakan sama-sama ya. Doakan secara khusus kepada beliau agar Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan yang sempurna. Allah pernah jadikan dan berikan kepada Nabi Ayub ketika orang tengok tak ada harapan sama sekali akan sembuh, tetapi Allah boleh memberikan kesembuhan itu, dan kita minta sama, ya Allah berikanlah kepada hamba-Mu yang bernama Muhammad Jasimin bin Juraimi dengan kesembuhan syifaan ajilan, syifaan la yughadiru saqaman ba'dahu abadan. Amin ya rabbal alamin. Dan tuan-tuan jangan rasa tekilan. Untunglah dia. Kita yang amin ni apa dapat? Kan tak puas hati kan? Kenapa tarik jubah saya tadi? Sebab tak puas hati kan? Tarik sebab apa? Untunglah orang tu dapat doa, kita tak dapat doa. Baik tuan-tuan semua yang dikasihi, saat tuan-tuan aminkan doa yang saya sebut tadi, Allah terus hantar malaikat mendoakan khusus untuk tuan-tuan. Saat saya doakan pasangan Cik Adib dengan Aslinda, dan tuan-tuan aminkan tadi, Allah hantar untuk rumah tangga tuan-tuan. Ya, sebab rahsia doa adalah mendoakan orang lain, barulah Allah hantar malaikat untuk doakan kita. Saat kita doakan sahabat kita tadi, Allah doakan kesembuhan untuk tuan-tuan. Malaikat doakan kesembuhan. Malaikat mendoakan bagi untuk Allah tunaikan kesembuhan buat kita. Okey? Jadi kita baca, okey? Kita baca ni doa ni sekarang sama-sama tuan-tuan di penghujung ni. Baik. Kesimpulannya tadi tuan-tuan apa dia? Supaya saya rasa puas hati nak balik ni. Kesimpulannya adalah, marilah kita pergi kepada another level, bukan hanya baca tetapi serius untuk lebih faham makna Al-Quran. Serius untuk tadabbur Al-Quran. Serius. Ya? Kalau tidak, kita go serius kepada bacaan. Saya belum cakap tentang kalau salah fahaman jadi Abdullah ibn Muljam yang mungkin dengan Al-Quran akan bunuh orang. Sebab tu saya dah sebut daripada awal, doa yang akan menjadikan Al-Quran ini masuk benar-benar dalam hati kita. Ya. Nanti saya akan besarkan ya. Okey. Okey baik. Sahabat saya Daus ya, Cik Daus tanya macam mana ya, sebab kita orang Melayu ya, orang Melayu dan kita tak faham bahasa Arab. Macam mana kita nak rasa itu? Baik tuan-tuan, rasa ini mesti bermula dari mahu. Kalaupun kita faham bahasa Arab, tapi kalau kita tak mahu nak rasa, tak rasa. Saya ulang sekali lagi, supaya jangan kita rasa lemah semangat. Rasa bermula dengan mahu. Aku mahu rasa. Semua benda mesti mula dengan mahu. Mahu, aku mahu rasa. Iradah, kemahuan. Barulah nanti kita akan fikir
untuk bagaimana kita nak rasa. Sebab kita punya point sekarang adalah aku nak baca, aku nak rasa. Aku nak baca, aku nak rasa. Walau tak banyak yang aku baca. Sebab sekejap ya. Yang angkat tangan doa turun dulu. Saya rasa bersalah sangat. Ni bila nak doa ni? Kan? Dia jadi rasa bersalah pula Tuan Haji kan. Tuan Haji pun sama dengan saya kan. Tengok tu muslimah doa angkat tadi. Okey, turun dulu insya-Allah. Baik, semua yang saya kasih sekalian perlu saya jelaskan. Memang interaksi dengan Quran yang pertama memang kena baca. Jangan kononnya faham dan rasa tapi baca pun tak. So sebab tu saya bagi markah penuh pada orang yang dah baca Quran. Saya bukan kata you all salah selama ni. Tak salah, itu dah betul. Maka sebab itulah Quran, sebab tu tuan-tuan perasan tak, Quran ni berapa juzuk? Saya dengar 5. Baik, tuan-tuan tahu tak yang juzuk itu tak ada di zaman Nabi? Tuan-tuan tahu tak bahawa pecahan Al-Quran kepada 30 juzuk tak berlaku di zaman Nabi? Baik. Tuan-tuan tahu bahawa Al-Quran pecahan 30 juzuk tak berlaku zaman Sayyidina Abu Bakar? Tuan-tuan tahu bahawa pecahan 30 juzuk tak berlaku di zaman Sayyidina Umar? Tuan-tuan tahu tak yang Quran 30 juzuk tidak berlaku di zaman Sayyidina Osman, tak berlaku di zaman Sayyidina Ali, hanya berlaku di zaman Muawiyah. Siapa yang pecahkan Al-Quran ikut 30 juzuk? Sebab dulu Al-Quran hanya dipecah ikut surah. Dulu Al-Quran hanya dipecah ikut surah, saya lupa dia punya pecahan dia, tetapi biasanya hanya 7 pecahan. Di zaman Nabi dia ada 7 pecahan saja. Katalah surah Baqarah dengan satu surah lain. Bahagian pertama adalah Baqarah dengan 3 surah panjang. Lepas tu 5 surah panjang, 7 surah panjang, 9 surah panjang sampai 7 the rest. Dulu kenapa pecahan ikut 7? Teka tengok. Just teka je. Kenapa? Siapa nama tadi? Ubaid. Hubaib ibn Adi. Hubaib bin Adi ada kat sini. Tuan-tuan tahu tak, Hubaib bin Adi orang tak pernah jumpa kubur dia. Sebab Nabi memerintahkan sahabat untuk pergi kerana dia disalib oleh orang-orang kafir. Dan Nabi, orang tak pernah jumpa sebab dia ditanam di satu tempat dan Nabi tunjuk tempat tersebut di mana dia digantung dan ditunjuk di satu tempat sampai sekarang. Kat sini rupanya. Baik, semua yang dikasih sekalian, sambung lagi, nanti tak habis. Apa dia? Kenapa 7? Sebab di zaman Nabi lazim semua orang 7 hari khatam Quran. Di zaman Nabi lazim, biasa-biasa je. 7 hari khatam Quran, 7 hari khatam, itu adalah kebiasaan. Ya? Macam sama dengan orang kapar kan? Amin ya Allah. Baik. Ketika tuan-tuan, ketika zaman dah berlanjutan, maka mereka sangat takut kalau Quran ni makin jauh daripada kita. Ya, orang takut Quran ni makin jauh. Quran ni makin jauh. Maka datanglah seorang pemerintah, pemimpin, nama dia ni setengah tempat sangat buruk, tetapi dengan Quran dia sangat harum. Nama dia adalah, kalau saya sebut tuan-tuan mungkin tahu, Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Bisa dengar Hajjaj Yusuf As-Saqafi? Seorang yang menyerang Abdullah bin Zubair, memecahkan Kaabah. Punya teruk dia ni sampai pecahkan Kaabah. Tetapi dia dengan Al-Quran, dia dia nak orang jangan ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Sebab Allah kata ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Kalimah mahjura ini sangat ditakuti oleh pemimpin dan ulama. Apa dia? Wahai Allah, Nabi mengadu pada Allah, wahai Allah, sesungguhnya umat aku mengambil Al-Quran ini mahjur, maknanya mereka tinggalkan Al-Quran. Jadi mereka tengok orang dah 7 hari tak khatam, 7 hari tak khatam. Maka dia buat Quran yang telah dimushafkan ikut helaian Al-Quran. So
Al-Quran itu bila dipecah layan jadilah 30 juzuk secara saksama sebab juzuk ikut muka surat. Sebab tu dalam satu juzuk ada pecahan dua daripada rubuk. Dia ada dua rubuk. Rubuk ni maknanya 1/4. Sebab tu zaman dulu tuan-tuan kalau kita mengaji, orang mengaji satu ain. Kan? Satu ain. Baca satu ain ke satu ain. Hari ni orang tak baca satu ain ke satu ain. Ain adalah satu rubuk. Maknanya 1/4, 1/4, 1/4. Campur lagi 1/4, dia sebenarnya 1/8 keseluruhan, campur akhirnya satu juzuk Al-Quran. Ikut berapa helai Al-Quran dibaca. Baik. Maknanya Quran ni kena baca bagi khatam. Itu memang da'ab, tradisi Al-Quran. Cuma yang saya katakan tadi, kita masuk another level adalah setelah Al-Quran kita baca dan kita khatam, ingat kata Sayyidina Umar, Nabi tidak akan mengajar kami ayat Quran yang pada ayat ke-10 sampai kami faham ayat 10 ayat. Saya ulang. Cara Nabi mengajar kami Quran adalah 10 ayat, 10 ayat. Dan Nabi takkan pergi ke ayat 11 kalau kami belum faham 10 ayat. Dah kami faham 10, baru masuk 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dah faham 20, baru naik 21. Baik, maknanya tuan-tuan, Al-Quran ni memang dipelajari. Jadi soalan tadi sebenarnya, bagaimana cara tuan-tuan? Marilah Alhamdulillah saya tengok, saya pun rasa macam masjid ni dah macam menepati dah sebenarnya. Sebab saya tengok pada setiap raihal, dia ada satu Quran, dia ada satu Quran terjemahan. Mulalah dengan terjemahan. Sebab, tuan-tuan, Al-Quran ini secara umumnya adalah ayat yang kita baca orang awam boleh faham. Hanya sebahagian ayat yang lain yang perlukan kepada penerangan ulama. Jadi kalau kita rasa ayat yang biasa, wahai orang yang beriman dirikanlah solat, kita boleh faham kan? Maknanya kita boleh tengok dan berhenti. Maka sebab itulah semua yang dikasih lain, kalau betul nak praktik, tuan-tuan, kalau betul nak praktik, contoh. Ini contoh je tuan-tuan. Sekarang saya baca, saya tanya tuan-tuan, apa tuan-tuan rasa? Boleh ke? Boleh ke? Macam tak berapa nak boleh dah Tuan Haji ya. Jadi kalau tak boleh saya berhenti je Tuan Haji. Nak kata ada kenduri kahwin takkanlah bulan-bulan puasa ni kan. Let no lah tiba-tiba Ustaz, saya nak ada kenduri kahwin Ustaz. Kan? Baik. Saya baca satu ya. Katalah A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Baik. Ketika saya berhenti ya ayyuhalladzina amanu, saya nak tanya apa kita rasa? Apa kita rasa? Saya tanya rasa. Apa kita rasa? Tuan-tuan dengar ke tak? Apa kita rasa? Baik, saya terus nak jawab. Kata Ibnu Abbas, rasalah yang kamu dipanggil oleh Allah. Sebab huruf tu huruf panggil. Wahai orang yang beriman. Kita berhenti sekejap rasa, ya Allah, engkau memanggil aku, ya Allah. Nampak interaksi dengan ayat. Bila kita rasa dipanggil, cukup ya ayyuhalladzina amanu, dah menangislah orang beriman. Menangislah, Allah panggil aku. Bukan raja panggil aku, bukan menteri besar panggil aku, bukan Perdana Menteri panggil aku, bukan Presiden Amerika panggil aku, bukan Presiden China panggil aku. Yang panggil aku adalah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman rasa dipanggil. Dah cukup menangis dah tuan-tuan. Ya? Baik. Saya nak baca kutiba tapi nanti panjang pula kan. Apa rasa? Tak payah panggil lah ustaz ni lagi dah. Dia kata, itu kesimpulan dia tuan-tuan. Baik, semua yang saya kasih, alangkah indah seandainya kita menjadi generasi yang terus dengan Al-Quran, yang terus dengan ilmu, agar ilmu dan Al-Quran akan benar-benar menyantuni hati kita. Semua yang saya kasih sekalian, saya tak tahulah kenapa macam masa tu lebih Tuan Haji, walaupun Tuan Haji rasa penat dah, ya Allah. Boleh bertahan lagi dalam berapa minit Tuan Haji? Cakap je berapa minit Tuan Haji rasa Tuan Haji boleh tahan. Baik hutang. Tuan-tuan, saya tulis satu dalam buku saya dekat luar. Saya suka kalau tuan-tuan boleh dapatkan dia. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, Qul, dengar ya.
Ni last tuan-tuan, saya nak buat satu kisah. Dan kisah tu saya cerita dalam buku saya. Dan macam saya kata tadi tuan-tuan, apa yang kita baca, once dia sentuh, dia simpan dalam subconscious. Dan ajaibnya tuan-tuan, benda itu dia akan datang bila kita perlu. Saya tak sempat nak cerita tuan-tuan, keajaiban subconscious. Sebab tu bila saya tulis sesuatu yang kita rasa, saya faham tapi saya tak rasa apa-apa. Tapi rupanya dia akan keluar bila kita perlu. Dia keluar bila kita perlu. Ya. Rupanya sangat ajaib subconscious ni. Ya. Maka sebab tu Allah sebut dalam Quran yang saya cerita dalam buku saya, ya. Bulan Ramadan yang elok kita banyak membaca, simpan dalam subconscious. Once kita perlu dia akan keluar untuk support kita. Ilmu tu akan keluar untuk protect kita. Ilmu tu akan keluar untuk protect kita. Allah sebut dalam Quran, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Ataupun Allah kata qul hal yastawil a'ma wal basir. Siapa ni? Adik? Mai sini. Ramai sikit tengok. Mai ni 3-4 orang mai sini. Ya. Sebab nak ajak semua takut tak nak datang. Nak datang ke tak? Mai dekat sikit. Okey. Janganlah luruh macam soft. Duduk je sini. Jangan duduk macam tu. Nanti kebas kaki. Nak duduk sila je. Baik. Semua yang dikasihi sekalian, adakah sama orang tahu dan orang tak tahu? Allah kata, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa kita kena buat sebenarnya? Berhenti. Dan ya Allah, tak sama ya Allah. Nampak interaksi dengan ayat Allah. Adakah sama kata Allah orang buta dan orang celak? Sama tak tuan-tuan? Tak sama. Baik, dalam kisah tu saya buat cerita. Tajuk lah. Okey, ending saya nak satu cerita lah. Tajuk dia komuter. Komuter? Apa tuan-tuan? Tuan-tuan tahu kan komuter? Alhamdulillah. Sebab saya kena tanya tuan-tuan, sebab Tuan Haji saya ceramah di Kuala Lipis. Saya cerita tuan-tuan, saya nak cerita tentang komuter. Saya tanya dia orang, tahu tak komuter? Dia orang marah saya. Oh Ustaz, takkanlah komputer. Buat dah. Saya kata komuter. Takkan kami tak tahu komputer? Lala saya kata tak cerita lah. Baik, tuan-tuan tahu semua komuter kan? Ni ke 18 tahu tak? Tahu, Alhamdulillah. Jangan buat malu je genam. Baik, semua yang saya kasih sekalian, cerita dia macam ni. Kenapa Allah kata adakah sama saya? Kalau saya tahu dan saya sendiri yang masa saya tak tahu. Cerita ni tuan-tuan, ada seorang ayah. Ya, saya tulis dalam buku tu, ada seorang ayah. Ada anak umur 6 tahun, ada anak umur 5 tahun. Ya, seorang 6 tahun, seorang 5 tahun. So komuter bila sampai ke satu stesen, pintu dia terbuka, yang sampai turun, yang baru nak sampai masuk. Jadi ayah ni tuan-tuan, dalam komuter tu dah ada beberapa orang lah. Yang duduk dalam keadaan tenang, aircon macam lebih kurang aircon masjid ni ya. Yang kadang-kadang kita dengar bunyi rel, zring, tapi suasananya memang aman damai. Sekarang ayah ni masuk tuan-tuan, ayah ni masuk dan kemudian dia pun cari tempat kosong, dia pun duduk di satu kursi kosong, dia pejamkan mata, dia dongakkan kepala, dia tenggelam dalam dunia dia. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? 2 orang anak yang dia biarkan dalam gerabak tadi, dia tak suruh duduk pun, tapi dibiarkan saja. Seolah-olah dia duduk kat sana, dia tak nak peduli apa, dia pejam mata dia. Dan sekarang, ni cerita orang dalam komuter yang duduk dalam keadaan rehat tadi tuan-tuan. Pada masa itu, anak 2, 6 tahun, 5 tahun, anak laki-laki, lumba lari daripada hujung ke hujung gerabak. Lari tuan-tuan. Ya, yang menang bersorak, yang kalah tak puas hati. Ada tiang dalam gerabak tu kan, abang kat sini, adik kat sana, 1, 2, 3, panjat sabu boleh sentuh shilling gerabak tu. Yang menang puas hati, yang kalah tak puas hati. Tempat gayut kan, ada tempat gayut, bergayut dia macam monyet. Tuan-tuan, saya nak tanya, kalau tuan-tuan ada dalam gerabak tu dengan bising, apa tuan-tuan rasa? Saya nak tanya tuan-tuan. Ya? Rimas? Kan, betul kan? Rasa tak selesa tak tuan-tuan? Tak, saya tanya, rasa tak selesa tak? Dan lebih tak selesa bila? Lebih tak selesa bila? Tengok ayah dia yang buat tak peduli. Baik, semua yang dikasihi sekalian,
Oh, trip kedua dah lori ni, maknanya memang wajib berhentilah sebenarnya ya. Tapi boleh tak tuan-tuan saya nak habiskan cerita atau saya nak stop sekarang? Boleh? Ustaz Anwar, boleh lagi ke Ustaz Anwar? Boleh ya? Tadi Ustaz Anwar bukan main dia dihalau lori tu kan. Kali ni dibiarkan je. Baik, semua yang saya kasih sekalian. Pada masa tu, dalam ramai-ramai orang, seorang lelaki dia bangun, dia duduk kat sebelah lelaki ini macam ni lebih kurang. Lelaki ni tidur lah tadi kan. Dia pun pegang peha kawan tu. Dan lelaki ni bila ayah ni bila orang pegang dia pun tersentak. Dan lelaki ni bisik, dia kata, saudara maaf saya, anak saudara sangat ganggu kami dalam gerabak ni. Ayah tengok budak tu tengah bergumpal. Tuan-tuan kalau orang tegur anak kita malu tak? Malu kan? Dia pun bangun. Dia nak pergi pada anak dia. Tapi setapak dia pergi, dia patah balik ke belakang. Sekarang tuan-tuan, tak macam tadi. Sekarang dia bongkok kepala dia, badan dia, dua tapak tangan tekuk muka dia, dia menangis dengan tangisan yang kuat. Dia cuba tahan dalam keadaan bergoncang. Dia cuba tahan. Orang lelaki-lelaki dia tak suka nangis depan orang. Sekarang dia menangis dengan tangisan yang sangat kuat. Pada masa tu semua yang saya kasih sekalian, kawan ni mulalah dia, apa hal? Takkan koyak sangat? Tegur je kot, kan? Baik, pada masa tu semua yang dikasih sekalian, ketika dia tengok kawan ni menangis, dia pun kata, saudara, mungkin something yang saya boleh bantu saudara. Baik, semua yang dikasih sekalian, kawan ni, ayah ni mula cerita. Saya nak cepat saja ni, masa sangat cemburu sekarang ni. Dia kata apa dia? Saya ada seorang isteri, mereka lah ibu kepada kedua anak ni. Selalu mengadu sakit kepala. Dan biasanya saya akan, biasalah orang kampung macam kita ni kan, kalau sakit kepala buat apa? Bagi Panadol kan, walaupun Upamol kan ada kan. Baik. Tetapi satu hari dia kata tiba-tiba isteri saya dalam keadaan saya duduk di ruang tamu, dengar bunyi isteri saya menjerit dan dengar bunyi pinggan dan periuk yang pecah. Saya berlari, dan bila saya berlari, saya dapati semua yang saya kasih sekalian, isteri saya dalam keadaan kejang. Ya, berbuih pada mulutnya, matanya dalam keadaan dan dia mengerang kesakitan. Saya tak pernah tengok suasana tu. Saya rangkul isteri saya letak dalam kereta, ya, bahagian seat tempat duduk, saya bawa ke hospital dan letak ke bahagian kecemasan. Dengan cepat hospital uruskan semua benda, dan proses yang sangat panjang, 1 hari sampai petang hari doktor panggil saya, dan doktor letak apa yang mereka dapat, kajian daripada MRI dan segala apa yang mereka buat. Dan doktor sebut kat isteri saya, doktor sebut tentang isteri saya kepada saya, saudara, isteri saudara kena satu sakit namanya Lampington. Satu ketumbuhan dah sekarang besar lebih kurang separuh bola golf yang dia sedang membesar dalam kepala dan tekan otak, menyebabkan sekarang di tahap yang sangat kritikal. Dia kata, saudara, kita berlumba dengan masa, kita cuba untuk selamat. Saya dengar perkataan itu sebab saya sayang sangat isteri saya. Dia kata kalau boleh, apa saja kos, buatkan rawatan paling intensif untuk kecutkan balik atau keluarkan bagaimana cara, tolong, dia kata. Baik, bermula daripada hari itu, semua yang dikasihkan isteri saya masuk pada rawatan intensif. Dan setiap hari saya ziarah, ketika boleh ziarah tuan-tuan, saya tengok isteri saya makin down. Bukan kerana penyakit itu, tetapi saya tahu kenapa satu benda. Sebab isteri saya tak pernah berpisah dengan 2 orang anak. Isteri saya tak pernah berpisah dengan anak lelaki saya itu. Dan isteri saya menangis leleh air mata dan kata, abang, saya rindu pada anak. Saya rindu pada anak yang sulung alung. Saya rindu pada Angah. Tuan-tuan, dia cerita sambil menangis tersedu-sedu pada saudara yang tadi tegur dia. Saudara tahu tak, bila saya pulang ke rumah, 2 orang anak saya menjadi anak yang sangat murung. Tak nak berkawan dengan orang, tak nak main macam biasa, yang menyebabkan pada ketika itu mereka jadi sangat murung dan menyendiri diri dan tak nak berkawan dengan orang lain. Selepas seminggu, keadaan makin teruk. Lepas 2 minggu, anak saya kadang-kadang demam, kadang-kadang sihat.
Dan di malam hari mereka tersentak panggil mama. Dan mereka bangun kata pada saya, ayah, papa, kami rindu mama. Itulah yang saya dengar. Saya pergi ke hospital. Tangisan isteri saya makin kuat. Abang, saya rindu Along, saya rindu Angah. Tolong abang, bawa mereka pada saya. Saya jumpa dengan doktor tak benar. Dan ringkas tuan-tuan, sampailah sebulan. Semalam, isteri saya pegang tangan saya dengan lebih kuat dan bagi tahu kalaulah kerana masalah kos untuk stop sekejap dan saya keluar sebab rawatan anak-anak tak boleh datang. Saya nak minta keluar dan tolong jumpakan saya dengan anak. Tolong jumpa dengan doktor, pengurusan tolong minta. Saya tengok isteri saya menangis, saya terus jumpa dengan dan saya bertegas dan kami berdebate pada ketika itu tapi akhirnya pihak pengurusan mengalah. Dan doktor kata, pihak pengurusan kata, tak apa, kalau macam tu, hari esok, tapi dengan syarat 15 minit sahaja. Tuan-tuan, saya tak boleh nak gambarkan pada saudara, dia kata, saya masuk balik dan bagi tahu pada isteri, hari esok, kamu boleh jumpa dengan, esok, ya, wahai isteriku, saya akan bawa Along dan Angah. Dia menangis sebab terlampau gembira dan saya tak pernah tengok dia gembira sebegitu. Malam tadi saya balik rumah, anak saya dalam keadaan lembik, tak bermaya, baring atas 2 riba saya dan saya bisik kat dia orang, esok kamu akan jumpa dengan mama. Saudara, saya nak tahu apa yang berlaku malam tadi. 2 anak saya melompat serta-merta, berlari sekeliling rumah. Saya tak pernah dengar mereka ketawa. Berlari sekeliling rumah. Saya tak dengar mereka berlari selama sebulan. Sekarang mereka ambil baju daripada wardrobe dan tengok mana baju nak pakai pada mama, esok nak tunjuk pada mama. Mereka bernerak dan berbaring sambil melukis dan kata ini lukisan nak tunjuk pada mama. Mereka bercerita tentang mama sepanjang malam, saya tak tahu bila mereka tidur. Dia kata bestnya suasana ni. Tadi prepare untuk pergi ke hospital. Saya kunci pintu rumah, anak-anak saya segera berjalan untuk ke komputer. Telefon saya berbunyi. Di hujung talian bagi tahu, panggil nama saya kata ya, nama saya. Dia kata, saudara segera datang ke hospital. Dan saya sebut, ya, saya dan anak saya dalam perjalanan, jangan ubah sebab bos kamu dah bagi tahu yang saya boleh bawa anak saya berjumpa dengan mak di tempat sekian, di bilik sekian telah ditetapkan. Jangan lupa itu, saya takut dia orang lupa. Di hujung talian bagi tahu, saudara segera datang. Isteri saudara telah meninggal dunia. Isteri saudara telah meninggal dunia. Saat itu anak saya tarik baju saya, kata, papa cepat kami nak jumpa dengan mama. Saat itu anak saya tarik baju dan kata, papa cepat kami rindu pada mama, nak mama suap kami makan. Saya tak ada bahasa nak bagi tahu pada anak saya yang sedang terlampau seronok sekarang ni, yang sebulan mereka dalam keadaan murung. Saya tak ada bahasa nak cakap. Anak, sebulan yang kamu tak jumpa mama itu sekejap sebab kamu takkan jumpa mama sampai bila-bila. Sekarang dia masuk dalam komputer dan saya tahu dia sangat menyusahkan. Wahai saudara, saya benarkan saudara untuk pukul anak saya. Saya benarkan saudara untuk cubit anak saya sebab dia ganggu semua orang. Silakan, dia kata sambil dia menangis pada masa tu. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi lelaki tersebut, adakah tuan-tuan akan bangun dan cubit 2 orang anak yang sedang seronok itu? Saya nak tanya tuan-tuan, adakah tuan-tuan akan bangun dan pukul anak tersebut? Apa jawapannya? Tidak. Apa yang ada dalam hati kita sekarang? Simpati. Kita rasa nak menolong, nak membelai dia. Saya tanya tuan-tuan, apa orang lain sedang rasa sekarang? Orang lain yang tak tahu cerita ni, apa mereka rasa? Masih marah, masih benci, masih rasa rimas. Apa beza dia antara orang tadi, orang sekitar dengan kita sekarang, tuan-tuan? Apa beza dia? Hanya kerana kita tahu. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, adakah sama orang tahu dan orang tak tahu? Saat kita tahu dan apatah lagi Quran kita tahu, kita akan berbeza. Bukan dengan orang lain, kita berbeza dengan diri kita sendiri yang dulu kita tak tahu. Justru itu semua yang saya kasih sekalian, ayuh kita sama-sama Al-Quran yang ada bukan hanya untuk dibaca, tetapi pergi kepada daerah tahu sehingga sampai pada rasa setiap kali kita membaca Al-Quran kita menangis,
maka kita telah sampai pada derajat yang Allah Subhanahu wa taala standardkan tersebut. Ampun maaf daripada saya semua, perkataan, akhlak, gurauan Tuan Haji, masya-Allah. Saya mohon maaf Tuan Haji, sebarang perkataan saya, akhlak saya, tingkah laku dan akhlak saya sepanjang saya bersama dengan tuan-tuan dalam majlis ini. Termasuk semua yang ada di sini, semua pejuang-pejuang ni, ya. Jumpa lagi insya-Allah. Saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin. Assalamualaikum. Ya. Doa tu to be continue tahun depan insya-Allah ya. Jadi saya sudahi dulu sebab bila doa sekarang saya nak bagi rasa, nak kena bagi faham, sampai zuhur pula. Ya, Tuan Haji ambil risiko yang berat sebenarnya soalan itu ya. Jadi saya pun tak nak ambil risiko tuan-tuan sebab saya pun punya ada program lain. Hari ini masya-Allah sebab jumpa Tuan Haji, biasanya kadang-kadang sharp saya berhenti, tak naklah berlebih-lebihan, tapi mungkin sebab jumpa ramai yang saya dah jadi menyebabkan saya rasa okey lah kot, tapi saya takut benda tak samalah hati tuan-tuan. Cepatlah habis kan. Ni jengkel 18 ni paling sekali ni. Okey baik, saya dah bagi salam tadi. Dah. Saya dah bagi salam kan? Oh. Pula confused lah saya ni, masya-Allah. Okeylah, tak apalah, salam banyak kali pun tak apa. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan balik pada tuan pengerusi majlis.